KPM. Assalamualaikum Cikgu Saiful. Waalaikumsalam Cikgu Fairuz. Nak ke mana ni Cikgu Saiful? Saya nak kat Bata kat sana kejap. Oh, kat Bata. Macam menarik itu. Jomlah kita buat sama-sama. Okey. Okey, jom. Cikgu jalan dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KP. Apa khabar semua? Sihat ke? Tak dengarlah kuat sikit. Okey, kalau sihat bagus, teruskan semangat ini kerana hari ini tentunya kita akan belajar mengenai satu subjek yang menarik. Tetapi sebelum itu, suka untuk Ifat ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Macam mana? Senang je. Macam biasa, kalau kita keluar rumah, pakai pelitup muka dengan sempurna. Tutup di bahagian atas hidung dan juga di bahagian bawah dagu. Dan apabila kita dah pegang pelbagai barangan yang kita tidak tahu sama ada bersih atau tidak, kita gunakan gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Dan yang paling penting, jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya berapa? 1 meter. Kalau lagi jauh, lagi bagus. Sebab apa? Kita tak nak bagi peluang kepada virus itu untuk mendekati diri kita. Baik, untuk hari ini, di jam pertama kita akan belajar mengenai subjek TVET. TVET itu apa? TVET itu ialah pendidikan dan latihan teknikal dan vocational dengan tajuknya Brickworks ataupun kerja bata. Dan tentunya hari ini kita bersama dengan dua guru yang akan bersama Irfan. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Selamat datang ke Mahir. Waalaikumsalam. Baik, kita kat sini kita ada Cikgu Saiful dan juga Cikgu Fairuz. Boleh tak Cikgu ceritakan sedikit Cikgu ni dari mana, berapa tahun pengalaman mengajar dan sebagainya? Silakan. Mungkin kita mulakan dengan Cikgu Saiful terlebih dahulu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Irfan. Okey, terima kasih. Nama saya Syaiful Nahar bin Masaad. Saya daripada College Vocational Ampangan. Saya dah mengajar sekarang dah 15 tahun. 15 tahun. 15 Okey, tahun. itu untuk Cikgu Syaiful. Bagaimana pula dengan Cikgu Fairuz kita di sebelah sana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fairuz bin Johari, merupakan tenaga pengajar di College Vocational Ampangan Seremban dan telah pun mengajar selama 13 tahun. 13 tahun, 15 tahun dan 13 tahun. Okey, merupakan rakan sekerja atau bagaimana? Ya, betul, Rakan sekerja, nampak tak? Mereka hari ini datang bersama-sama berganding bahu untuk mengajar kita cara-cara untuk kita melakukan kerja bata ini. Tapi terlebih dahulu kita nak jaga SOP. Irfan akan gunakan gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Baik. Dan seterusnya kita akan bagi pula kepada guru kita. Silakan Cikgu. Okey, yang paling penting sekali kita jaga SOP dan kita bagi pula kepada Cikgu Fairuz. Kita nak dalam studio ni semua orang terhindar daripada penularan wabak COVID-19. Baik. Hari ini Cikgu Irfan cakap kita akan belajar mengenai kerja bata. Mungkin Cikgu ceritakan sedikit mengenai pengenalan tentang apa yang kita akan belajar hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Irfan. Okey, untuk kerja bata merupakan salah satu kursus yang ada dalam Sijil Vocational Malaysia. Baik. Yang untuk College Vocational. Okey. Jadi secara tak langsung, pelajar perlu lulus dan kompeten untuk melayakkan diri pelajar, dapat Sijil Vocational Malaysia dan Sijil Kemahiran Malaysia. Okey, berapa tahun Cikgu mereka akan belajar di sekolah vocational sebenarnya? Okey, sebenarnya mereka akan belajar selama 2 tahun. Tapi untuk kerja bata hanya 1 semester sahaja. 1 semester. 17 minggu. Okey, baiklah. Dan itu merupakan cara-cara untuk adik kita belajar di sekolah vocational. Dan mungkin untuk hari ini Cikgu boleh ceritakan sedikit mengenai objektif tentang apa yang kita akan belajar. Okey, Irfan. Hari ini kita akan melihat, yang pertama kita akan melihat dan mempelajari tentang teori kerja bata. Yang kedua, kita akan mempelajari dan melihat kaedah kerja bata yang betul. Okey. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana kaedah untuk menyemak dan menguji ikatan bata berkenaan. Ikatan bata. Okey. Tentunya hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi. Tapi Irfan nak tanya sikit. Apa yang Cikgu pakai dekat atas kepala itu sebenarnya? Topi apa tu? Kenapa warna putih bukan warna kuning? Silakan Cikgu Saiful. Okey, terima kasih. Okey, untuk topi ini sebenarnya dia adalah satu
kepentingan semasa kita melakukan kerja amali. Yang mana dia adalah kita panggil sebagai personal protective equipment. Baik. Alat perlindungan kelengkapan diri. Yang mana kita untuk melindungkan diri kita daripada apa-apa bahayalah. Kita tak tahu, malang tidak berbau. Malang tidak berbau, betul. Ini sebagai satu langkah keselamatan. Ya, betul. Okey, kalau bagaimana dengan kasut, cikgu? Okey, kasut pun sama. Kita perlu pakai kasut safety boot. Safety boot, tak boleh pakai kasut biasa lah. Keselamatan, tak boleh. Okey. Kalau pakai kasut biasa, tak boleh masuk site. Oh, tak boleh masuk? Tak Tidak boleh. dibenarkan masuk? Tidak akan dibenarkan. Alamak, kalau macam itu kena beli safety boot dululah. Ya, Dan kalau dekat sekolah vocational, mereka akan diberikan atau mereka kena beli sendiri, cikgu? Dekat Di kuliah vocasional biasanya para pelajar akan membeli sendirilah peralatan-peralatan keselamatan ni dan mudah didapati sebab kita ada jual di koperasi college, tak ada masalah. Baik, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit mengenai perkara yang kita ada dekat depan meja ni, cikgu. Apa bata-bata yang kita ada ni? Mungkin sedikit. Okey, saya akan teruskan. Okey, di depan kita ni adalah contoh-contoh jenis ikatan bata, jenis bata yang biasa digunakan di Malaysia. Okey. Ini untuk semua kegunaan binaan bangunan atau bagaimana, cikgu? Betul lah, untuk semua kegunaan pembinaan. Baik, maknanya setiap bata itu mempunyai kaedah yang kita perlu lakukan untuk melakukan ikatan dan sebagainya lah. Ya, Dia pemilihan berbeza. bata pun bergantung pada kita punya klien. Klien dari segi ekonomi. Okey. Sebab kalau kita lihat dari segi bata ni pun lain bentuknya, lain harganya atau bagaimana, cikgu? Ya, betul. Setiap batu-bata ni ada ciri-ciri khas yang tersendiri dan ada kegunaannya yang tersendiri. Bergantung kepada struktur apa yang kita nak buat. Okey, mungkin kalau cikgu boleh kongsikan sedikit yang mana satu yang kebiasaannya diguna pakai untuk di negara kita ni? Okey, dia bergantung pada kita punya klien. Klien kita. Okey, kalau klien tu nak menampakkan ikatan bata, dia akan pakai bata tanah liat muka. Okey. Baik. Selepas ini kita akan belajar lebih banyak, cikgu. Tapi sekarang ini kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tentunya kita sedang mempelajari ataupun berdiskusi mengenai subjek kerja bata dan tentunya cikgu sekarang ni apa pula yang kita akan sentuh sebenarnya? Okey, untuk hari ini kita akan sentuh dari segi jenis-jenis bata. Jenis bata, kemudian baik. saiz bata, kemudian ikatan prinsip bata. Okey. Itu je lah. Dengan prinsip ikatan bata lah. Prinsip ikatan bata. Okey, mungkin sekarang kita teruskan dahulu dengan jenis-jenis bata yang terdapat di negara kita. Okey, terima kasih Fan. Okey, saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis bata yang biasa kita gunakan. Okey, seperti yang awak dapat lihat, ada bata simen, Baik. ada bata tanah liat biasa, ada bata tanah liat muka, ada blok konkrit berongga, ada bata kekunci, Baik. dan ada blok ringan. Okey, ada 6 kesemuanya. Ada 6 lah. Okey, baik. Dan mungkin cikgu berceritakan sedikit dari segi ciri-ciri dan sebagainya. Okey, seperti yang kita dapat lihat, bata simen. Kalau kita perhatikan bata simen ni, kalau kita tengok, permukaannya agak kasar. Betul. Okey, ini merupakan bata yang paling murah. Paling murah. Paling murah. Okey. Okey. Bila permukaan tidak rata, tidak licin, jadi ia perlu dilepa. Perlu lupa ataupun plaster lah, cikgu. Plaster lah. Okey. Bahasa baik. Melayunya melepa lah. Melepa. Okey. Itu untuk bata simen. Okey. Kemudian kita pergi kepada bata tanah liat biasa. Okey. Bata tanah liat biasa ini diperbuat daripada tanah liat lah. Tanah liat. Sebab nama pun bata tanah liat. Betul. Sama juga fungsi dia macam bata simen. Okey. Kita tengok permukaannya tak Agak rata. kasar. Kasar. Sini pun Kasar juga. Fungsinya sama juga. Kedua-dua belah permukaan perlu dilepa. Perlu dilepa. Okey. perlu dilepa. Dari segi kos, cikgu, tanah Dari liat ni segi lagi kos, mahal ke? Okey, ini murah sikit, ini mahal sikit. Mahal sikit. Mahal Okey, sikit, tak okey. banyak, 10 sen je. 10 sen je. Okey. 10 sen je. Baik, baik. Okey, kita bagaimana pergi yang ke ketiga? Yang tiga. Okey, seperti yang kita dapat lihat, permukaan bata Licin. licin. Betul. Sini Licin juga. licin ke? Ke kasar sikit, cikgu? Kasar sikit. Kasar. Okey. Jadi, permukaan yang licin ni bagi klien ataupun pengguna yang nak menampakkan struktur bata.
Okey. Struktur ikatan. Faham? Okey, jadi biasanya permukaan di sini, permukaan licin ni, kita akan letak di sebelah luar. Di sebelah luar, maknanya bagi Luar nampak rumah lah. Okey. Okey. Jadi untuk yang permukaan kasar, kita akan letak di dalam. Di dalam. Okey. Kemudian kita akan plaster lah. Plaster. Okey. Kalau bata ni kita letak di dalam macam tak sesuai pula kan? Betul. Nanti calar-calar kan? Okey. Jadi saya nak tanya, kenapa dekat kita punya bata yang ini ada 3 lubang ni, cikgu? Okey, fungsi lubang ni adalah untuk menguatkan lagi struktur ikatan bata. Okey. Faham. Jadi mortar simen, dia akan meresap masuk dan akan menambahkan lagi kekuatan. Okey, maknanya lagi kuat lah. Lagi kuat lah. Baik. Okey. Itu untuk bata tanah liat muka. Okey. Yang seterusnya, cikgu? Dari segi harga pula dia mahal sikit. Mahal sikit lah. Mahal sikit. Okey, maknanya kita pergi dari murah ke mahal-mahal ni. Okey. Okey. Baik. Okey, yang seterusnya adalah blok konkrit berongga. Kalau kita dapat lihat kat sini. Okey. Okey. Nampak macam berat tu, cikgu? Ni memang berat ni. Dan jarang orang pakai lah. Okey. Dan dia murah sikit. Murah sikit. Berbanding ni. Okey. Kalau kita dapat lihat, dia sama juga fungsi dia macam bata tanah liat. Ada rongga-rongga. Ada rongga-rongga. Untuk mata simen masuk kan? Yes. Okey. Okey, untuk bata ni, kita tak perlu lepaan yang tebal. Kenapa, cikgu? Sebab dia dah melekat. Kita pakai simen, dia akan berfungsi melekat je. Okey. Sebab dia lagi pun berat. Kalau kita letak simen pun dia akan mendapkan lagi. Faham. Dan ini dia kerja lebih cepat lah. Okey, sebab dia besar satu. Lagi cepatlah kita buat kerja. Betul, tak perlulah yang kecil-kecil ni tak kan? Perlu kecil. Okey, selalunya kita pakai blok kokek berongga ni dekat bangunan macam mana, cikgu? Biasa rumah pun boleh. Oh, rumah pun boleh? Rumah pun boleh. Tapi selalunya orang akan pilih yang mana untuk rumah, cikgu? Rumah itu bergantung pada klien lah. Okey, saya faham. Bergantung pada klien guna. Ikut kehendak mereka lah. Ya, berdasarkan bajet juga. Bajet juga, itu yang paling penting. Tak ada duit nak beli macam mana kan? Ya. Okey. Seterusnya adalah bata kekunci. Kalau kita tengok bata kekunci ni, kenapa dia ada atas ni? Apa tujuan dia? Kenapa Tujuan dia berfungsi pernah main Lego. Pernah cikgu main Lego? Dia macam fungsi macam Lego. Okey. Kita susun, maksudnya kalau kita tengok bawah ada ruang. Faham? Faham. Kita akan sambung kan? Ya. Okay. Kita akan susun je. Susun. Tak perlu lepaan? Tak perlu lepaan. Okey. Kalau kita tengok permukaan dia pun licin. Betul. Sini pun licin. Dan dia tak akan nampak simen yang kita sambung. Tapi cikgu, saya pasti dari segi kos bagaimana? Kalau Ifan tengok, mahal ke murah? Mahal. Of course lah. Ini kita panggil sebagai juga bata IBS. Bata IBS Blok IBS. Okey. Baik. Itu untuk yang kelima. Yang kelima, kita pergi yang terakhir. Terakhir ni, blok. Okey, untuk blok ringan. Okey, blok ringan dia adalah blok yang paling besar. Paling besar. Dan dia merupakan bata IBS lah, blok IBS. Okey. Sama juga dengan bata kunci. Bata kunci tu. Okey. Yang ini sama juga fungsi dengan konkrit berongga. Dia lagi cepat. Lagi cepat sebab dia besar. Ya. Okey. Kemudian dia agak ringan sikit. Agak ringan. Kalau kita tengok balik, blok konkrit berongga, saiz dia kecil. Betul. Ini besar kan? Ini lebih kurang sama berat. Lebih kurang sama berat. Okey, sebab dia ringan kan? Dia ringan, nama pun ringan. Nama pun ringan. Dari segi lepaan cikgu macam mana? Okey, lepaan biasa dia tak pakai lepaan campur pasir. Okey, lepas tu dia pakai apa cikgu? Dia pakai simen je. Pakai simen terus? Simen ni ada simen khas dia. Baik. Jadi dia akan lepa, dia akan coating je. Akan coating sahaja. Okey. Ada tak penerangan mengenai jenis bata ni, cikgu? Okey, jadi kita dah ketahui bata. Betul. Okey, biasanya dalam lukisan kita akan menggunakan dua jenis ukuran. Dua jenis ukuran, baik. Okey. Seperti kita dapat lihat, satu besar, satu kecil. Betul. Sedangkan bata adalah sama. Okey, kalau kita tengok, ukuran yang pertama ini adalah ukuran yang tidak termasuk kemas ikat. Tidak termasuk kemas ikat. Okey. 1025 adalah lebar dia. Panjanglah 215. Baik. Okey, tinggi dia adalah 65 mm. Okay, ini adalah tak termasuk lepaan. Tak termasuk lepaan. Sorry, kemas ikat. Kemas ikat. Okey. Kemudian kita pergi saiz bata yang kedua. Kalau kita tengok 112.5. Apa beza dia? Lagi besar, cikgu? Lagi besar. Berapa besar dia? 10 mm. 10 mm, betul. Okay, 10 mm itu adalah dia punya kemas ikat. Termasuk kemas ikat. Faham. Okay, kalau kita tengok sini 125. Okey. 225. 10 mm kan? Okey, sini tu adalah 75. Baik. Okey, dari segi bata ni, pengenalan dia biasanya kita akan panggil sini adalah sisi bata. Sisi bata. Dia punya panjang. Permukaan dia. Okey, permukaan dia. Permukaan dia sisi bata. Okey, kalau kita tengok sini adalah
Kepala bata. Kepala bata. Okey, itu cara sebutannya sebenarlah. Cara sebutannya sebenar. Jadi kita yang dekat sekolah vocational tu pasti tahulah benda ni kan. Pasti tahu. Confirm tahu. Confirm tahu. Okey. Okey, kenapa tu? Ada warna ni. 1/4, 1/2 ni apa cikgu? Okey, yang ini adalah 1/4 daripada sisi. Okey. Okey, untuk warna biru 1/2 daripada sisi. Sisi, betul. Okey, untuk penerangan berlanjut akan diterangkanlah oleh Cikgu Fairul. Okey, kalau macam tu Cikgu Fairul silalah mulakan. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan prinsip ikatan bata. Okey. Prinsip ikatan bata ni merupakan susunannya perlulah berlekap dan disusun secara bertindih antara satu sama lain. Okey. Baik. Jom kita lihat model yang ada pada tangan saya ni. Okey. Kalau kita tengok model yang pada tangan saya ni adalah contoh ikatan bata yang mematuhi prinsip ikatan bata yang betul. Di mana terdapat lekap setengah bata pada ikatannya. Baik. Pada tangan Cikgu Saiful pula, Cikgu, pada tangan Cikgu Saiful pula merupakan model ikatan bata yang tidak mengikut prinsip ikatan bata yang betul. Kenapa cikgu? Di mana kalau Ifan perhatikan antara dalam susunan dia tidak terdapat lekap. Betul. Sambungannya lurus dan tegak sahaja. Dan Ifan, perkara ini perlu kita elakkan dalam melaksanakan kerja bata. Kenapa cikgu? Apa yang akan membahayakan? Okey, Ifan, cuba bayangkan kalau kita letakkan beban di atas dia. Kalau kita letakkan beban di atas ikatan bata ni, yang tidak mematuhi prinsip ikatan bata tu akan lebih mudah gagal lah dari segi kekuatan strukturnya. Okey, akan senang runtuh lah kan cikgu. Ya, betul. Jadi bila kita mematuhi prinsip ikatan bata yang betul, jadi kita dapat menghasilkan struktur yang kuat. Yang kuat dan teguh lah. Ya, betul. Tak senang rosak orang cakap. Okey. Baik, itu dari segi kekuatannya lah kan cikgu kan. Okey, seterusnya cikgu apa lagi yang kita akan seterusnya saya nak terangkan pula tentang jenis-jenis ikatan bata. Ada berapa cikgu? Okey. Sebenarnya ada banyak sangat, tapi kita hari ini kita akan tengok 4 jenis ikatan yang biasa digunakan. Okey, yang pertama adalah ikatan sisi bata. Yang kedua adalah ikatan kepala bata. Yang ketiga adalah ikatan Inggeris. Ikatan Inggeris Dan yang keempat adalah ikatan Flemish. Okey. Agak-agaknya macam mana kita nak bezakan ikatan ni? Saya pula yang tanya. Saya pun boleh tengok sekali pandang macam sama. Tapi bukan dia lah. Bukan dia. Okey, cikgu boleh terangkan? Baik, untuk pengetahuan semua, setiap jenis ikatan ni dia mempunyai beza dari segi susunannya. Kalau kita perhatikan pada carta ni, kalau kita tengok, untuk ikatan sisi bata, dia hanya memperlihatkan bahagian sisi bata sahaja, seperti mana yang Cikgu Saiful dah terangkan tadi. Baik, untuk ikatan kepala bata, dia pula menunjukkan bahagian kepala bata sahaja. Okey, bahagian depan itulah. Ya, kepala bata sahaja. Manakala untuk ikatan Inggeris, untuk lapisan pertama dia menggunakan ikatan sisi bata, susunan sisi bata, dan untuk lapisan yang kedua menggunakan susunan kepala bata dan diulang-ulang secara berselang-seli. Secara ulanganlah. Ya, betul. Okey, kita akan buat selang-seli macam tu. Ya, betul. Dan untuk ikatan Flemish pula, ikatan sisi bata dan kepala bata tu disusun secara berselang-seli terus. Dan kalau kita boleh tengok perbezaan, dia akan mendapatkan corak pada dinding yang berbeza-beza. Jadi secara keseluruhannya mudah saja untuk kita bezakan berdasarkan kaedah susunan bata tersebut. Okey, kalau kita tengok bahagian susunan tu kita boleh tahulah yang ni sisi bata ke Inggeris ke dan sebagainya. Betul. Okey, cikgu boleh ceritakan sedikit dari segi kekuatannya lah kan. Yang mana satu yang akan membuatkan ikatan kita lagi kuat cikgu? Okey. Sebenarnya keempat-empat ikatan ini memang akan menghasilkan struktur yang kuat. Tetapi biasanya kita akan menggunakan ikatan Inggeris lah. Ikatan Inggeris. Selang-seli itu cikgu. Ya, betul. Kerana ketebalannya adalah ketebalan satu bata. Dia tebal berbanding dengan ikatan sisi yang hanya berketebalan separuh bata sahaja. Separuh bata sahaja. Betul. Kalau ikatan Inggeris kita pakai satu bata yang penuh lah. Betul. Okey. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit lagi dari segi keselamatan untuk kita melakukan ikatan kerja bata ini, bagaimana caranya cikgu? Okey, sebenarnya dalam apa-apa saja yang kita lakukan, Ifan, kita perlu memastikan etika keselamatan itu dipatuhi. Jadi kepada para pelajar, juga kepada orang di luar sana yang nak mencuba kerja bata ini, yang pertama perlulah menggunakan peralatan keselamatan. Pastikan kita berada di tempat yang selamat, menggunakan peralatan yang selamat. Dan yang paling penting, menggunakan peralatan dengan betul. Kadang-kadang kita nak cuba sesuatu tapi kita tak tahu bagaimana nak digunakan, pun akan mendatangkan risiko kepada diri kita. Betul tu. Yang paling penting sekali, kita jaga keselamatan dan kita kena tahu cara penggunaan alatan tersebut. Okey. Baik, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan ada lagi perkara yang kita akan kongsi kepada anda. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM.
KPM. Baik, kembali bersama saya Irfan Syah dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Nampaknya cikgu-cikgu kita dah bersedia, cikgu. Kita nak buat apa sebenarnya sekarang ni? Okey, kita akan terus buat amali lah. Buat Bila amali? kita dah tahu, Okey. kita terus buat amali. Baik, silakan cikgu. Okey, terima kasih Irfan. Okey, sebelum kita buat amali, kita kena tahu dulu apa kegunaan setiap alatan. Okey. Okey, pertama di tangan saya ini adalah tolok ketinggian. Tolok di mana ketinggian. dia adalah untuk menguji ketinggian tembok. Okey. Okey, kemudian adalah arah spirit. Ini apa untuk apa, cikgu? Irfan rasa untuk apa? Untuk apa, cikgu? Untuk apa? Kenapa dia ada bubble? Kenapa untuk menguji ada gelembung udara ke sebagainya? Okey, saya akan terangkan. Okey, ini silakan. adalah untuk menguji ketegakan yang mana gelembung air di sini mesti berada di tengah-tengah. Kemudian kerataan. 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 Gelembung air mesti di tengah. Okey. So kita kemudian adalah sudip. Sudip, okey. Sudip. Sudip ni macam biasalah untuk kita ratakan. Bukan sudip yang masak tu. Jangan. Jangan nanti silap mak marah sudip. nanti. Ya, betul. Okey. So kita boleh teruskan. Silakan, cikgu. Okey. Apakah langkah-langkahnya? Kita nak buat apa ni? Apa konsepnya, cikgu, sekarang ni? Okey, konsep dia perkara pertama sekali adalah kita kena buat merancang tanda. Merancang tanda. Okey. Baik. Bila merancang tanda, kita perlu susun mengikut bata ikatan bata yang kita nakkan. Okey, untuk hari ini kita gunakan bata tanda liat muka, cikgu. Yes, betul. Okey. Susun terlebih Seperti yang kita dapat lihat, bahagian hadapan adalah bahagian yang perlu diplaster ataupun tidak. Bahagian hadapan tidak? Tidak. Bahagian dalam sahaja? Yes, betul. Baik, betul. Okey. Pertama sekali kita akan buat susunan ikatan kering. Ikatan kering? Supaya kita tak salah. Okey, macam mana tu, cikgu, ikatan kering? Okey, kita susun je bata tanpa apa-apa ikatan. Okey. Nak kena rapat-rapatkan ke ada ruang sedikit? Ada ruang. Ada ruang. Okey, ruang ni adalah kita panggil sebagai kemas ikat. Kemas ikat. Okey, macam mana nak susun? Kita pegang bata, Aha. jari telunjuk kita di hujung. Di hujung, okey. Sebab apa? Sebab apa, cikgu? Inilah kemas ikat dia. Kemas ikat. Kita bagi ruang sedikit dekat Ya, situ. bagi ruang sikit. Okey, susun. Susun. Okey. Susun. Baik. Okey, kemudian kita akan ambil tolok Aha. supaya dia selari, sejajar. Sejajar. Maksudnya tak ada yang sengit-sengit lah. Tak ada yang sengit lah. Okey. Sebab batu muka mana boleh sengit-sengit. Betul. Nanti buruk pula rupanya. Ya, betul. Okey. So kita akan teruskan dengan mengikat lah. Mengikat. Okey. Okey, pertama sekali kita akan buat lapisan pertama. Cikgu, itu bancuan apa sebenarnya, cikgu? Okey, kalau kita tengok sini, ini adalah bancuhan kita panggil sebagai mortar kapur. Mortar kapur. Ah. Okey. Dia adalah campuran pasir halus dengan kapur. Kapur. Okey. Cara untuk kita menyediakan, cikgu, adakah kita gaul sahaja dan bagaimana? Dari segi nisbahnya ke? Okey, penyediaannya kita hanya bancuhkan antara pasir dan juga kapur. Baik. Okey, dan kita bancuh dan kita tambah air lah dalamnya. Okey, baiklah. Okey, dan seterusnya, cikgu? Okey. Yang seterusnya adalah kita perlu menerap bata lah. Kita akan mula daripada hujung. Aha. Okey. Kemudian kita letak mortar. Okey. Dari segi kuantiti ni, cikgu, banyak mana kita nak letak? Jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak. sebab nanti dia akan tinggi. Dan jangan terlalu sikit. Okey, Okey. baik. Kita akan buat lekuk di tengah. Lekuk di tengah. Sebab apa? Untuk memberi ruang ni, cikgu. Okey. Untuk bata kita. Kalau kita buat rata, untuk kita mendapatkan ketinggian sebenar, susah. Susah, okey. Jadi kita akan buat ruang di tengah. Ruang di tengah, Okey, baik. kita akan letak. Okey, nanti bila kita nak laraskan ketinggian, kita boleh ketuk. Kalau kita tengok, dia akan nampak simen dia akan terkeluar. Akan terkeluar. Okey. Okey, kemudian bila dah ni, kita akan uji dulu. Uji Dia punya dulu, aras dia. Kalau bubble di tengah, Bawah di tengah, maknanya luruslah. luruslah. Okey. Sama tak? Kalau bubble di tepi kan, kita akan kena ni lah. Ketuk. Kita akan pastikan bubble tu ada dekat tengah-tengah lah. Ya. Untuk pastikan kita punya bata itu rata. Ya, betul. Okey, Baik. bila dah buat lapisan pertama, bata pertama, Okey. kita perlu buat di hujung. Oh, kita tak boleh sambung yang seterusnya, kena buat hujung dulu. Kenapa kita tak sambung seterusnya? Sebab kita nak bagi seimbang, cikgu, sama? Ya. Okey. Okey. Baik. Maknanya selepas kita buat di hujung kiri, kita buat di hujung kanan pula macam tu. Ya, betul. Ya. Okey. If I ingat kita boleh buat di bahagian yang seterusnya, tidak Tak. Baik. Okey. Kalau dari segi kurikulumnya memang salahlah, cikgu, kalau kita buat di bahagian sebelah.
Dia sebenarnya tak sesuai lah. Tak Dia sesuai. akan melambatkan kerja. Melambatkan kerja. Kebiasaan pelajar, dia akan cek satu. Betul. Okey. Jadi untuk lebih mudah, kita akan buat di hujung. Baik. Kemudian kita akan dapatkan kelurusan. Aha. Okey. Kelurusan. Bila dah lurus, sebelum terlupa, kita mesti dapatkan dia punya ketinggian mata. Ketinggian Ya, mata. ya, ya. Okey. Kalau untuk Hujung. sekarang ni ketinggian berapa, Hujung. cikgu? Ketinggian kalau kita tengok sini, ada dua line kan? Betul, dua line tu. Ini adalah dia punya kemas ikat. Okey, faham. Baik. 1, 2, 3 untuk apa? Ketinggian 1, 2, 3 dia. Fungsi dia untuk apa? untuk kita mengukur ketinggian, cikgu? Bukan? Lapisan mata. Lapisan mata. Okey. Okey, kemudian kita akan teruskan dengan buat batin seterusnya lah. Waktu seterusnya. Okey, Okey. jadi Ifan kalau tengok apa yang Cikgu Saiful buat ni, bila kita dah setkan bahagian permulaan dan hujung, Okey. jadi untuk bahagian tengah tu kita dah mudah dah nak Kita dah ikut mudah. dengan kita level tahu yang dah dah sedia ada. ketinggian ya, yang kita betul. nak tu macam mana kan? Berbanding kalau kita side by side, dia akan lambat sikit kerja tu. Betul. Kadang-kadang mungkin yang kedua tu ke bawah sikit, Betul. ketiga ke tinggi sikit kan? Sebab bila kita dah ada panduan tu, jadi kerja tu akan jadi lebih mudah lah. Faham. Lagi efisien orang cakap. Betul. Okey, nampaknya ni cikgu saya pun tengah gigih tu sekarang ni. Menyiapkan. Okey, itu dia punya kemas ikat cikgu Ini kemas ikat dia. Okey. Ini kita panggil sebagai buttering. Buttering. Supaya nanti tak adalah kita nak sumbat-sumbat mortar dalam ni. Betul, betul. Okay. Okey, kita lekatkan kat Jadi situ. kena buat dua-dua belah. Oh, dua-dua belah jelah. Betul. Okey. Jadi ketebalan cikgu tak perlu tebal sangat Tak perlu tebal sangat. Okey. Okey, ngam. Baik. So kita ujilah. Pastikan. Okey, kalau tak sama kita ketukkan sedikit Ya. bagi sama tinggi. Jangan kita ketuk dengan mata. Jangan ketuk dengan mata. Salah. Salah tu. Salah. Okey. Dia akan mengakibatkan pecah. Jadi kita pakai sudut itulah kan. Ya, pakai sudut tu. Okey. Kemudian kita akan letakkan tolok. Untuk apa tolok? Tolok ni untuk kita Okey. kita Untuk lihat kita? sama ada bubble tu kat tengah atau tidak. Ya. Ya, okey. tengok kerataan dia. Dan kerataan dia. Baik. Sama cikgu kerataan ni okey Okey, insya-Allah. Okey. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan pula untuk kaedah pengujian. Kaedah pengujian. Boleh saya ke sini ya? Okey, saya Sila, tempatkan dulu ya. Okey. Okey Ifan, ini adalah contoh tembok yang telah siap dibina lah. Biasanya kalau di kolej vokasional, para pelajar akan buat tinggi lagi. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Okey, tapi untuk hari ini kita cuba uji tembok yang ada ni. Baik. Okey. Baik, yang pertama kita akan uji kerataan dia dulu. Kerataan. Okey, sebelum tu sebenarnya ada banyak aspek yang akan dinilai terhadap hasil kerja batu pelajar itulah. Okey, tapi hari ini kita akan tengok bahagian-bahagian yang pentinglah. Baik. Okey. Jadi kita tengok kerataan. Okey, kaedahnya kita menggunakan spirit level. Okey. Kaedah spirit level ni maksudnya seperti mana yang Cikgu Saiful tunjukkan tadi, kita kena pastikan bubble ni berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah betul. Kalau dia sengit sikit ke hujung, ke kiri atau ke kanan, maksudnya ada masalah pada kerataan permukaan tu. Tidak rata lah maknanya kan. Jadi disebabkan tembok ni panjang, jadi kita gunakan tolok tadi untuk mendapatkan kerataan keseluruhan permukaan ni. Okey. Macam ni kaedah dia. Dari segi kita nak letak tolok tu cikgu, nak kena ke kanan ke kiri ke atau ke tengah ke atau ke mana? Ke tengah-tengah. Kita biasa kita centerkan untuk kita dapat tolok tu tadi mewakili keseluruhan panjang tembok tu tadi. Baik, sebab itulah kita pakai yang apa nama ni cikgu? Apa dia? Tolok? Yang ni tolok. Tolok batu ni. okey. Okey, tolok ketinggian. Tolok Okey. ketinggian. Seterusnya kita nak tengok dia punya bahagian pugak pula. Kita nak kira berapa bata cikgu kan? Kita nak tengok bahagian pugak dia sama ada betul tak ketinggian dia, betul tak ketebalan mortar dia kan. Lepas tu kita boleh tengok, kita uji pula kelurusan dia. Okey, sama juga kita kena pastikan bubble ni berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah sini. Okey. Sini. Baik, kalau sekiranya kita punya gelembung udara itu tidak berada di tengah cikgu, apa langkah yang kita boleh lakukan? Okey, Kita betulkan sebenarnya. Okey, sebab bila kita dah dalam fasa pengujian, maksudnya kerja pelajar tu dah siap. Oh, dah siap dah. Dah siap. Okey. Jadi terutamanya bila dalam masa-masa peperiksaan dan sebagainya. Jadi sepatutnya latihan yang pelajar buat
dia mesti dapat memastikan pelajar tu betul-betul terampil dan mahir untuk melaksanakan kerja ikatan. Yang paling penting kena mahir dululah. Sebab tu Cikgu Saiful telah terangkan tadi, sewaktu kerja-kerja amali dilakukan, pelajar kena betul-betul bersedia dan faham bagaimana untuk melakukan kerja bakti tu. Okey, supaya nanti untuk peperiksaan kelak tak ada masalah dah lah. Dia akan dapat markah penuh lah. Markah penuh lah, insya-Allah. Saya doakan untuk anda semua. Okey, Ifan, satu lagi kita nak uji dia punya jajaran dia. Jajaran, Kita baik. perlu tengok sebab Ifan kata tadi ni kat depan kan. Betul, cikgu. Macam kalau rumah kita tak sama, apa perasaan kita? Orang datang, kenapa tengok ni tak sama? Berlekuk-lekuk dan sebagainya kan. Kita mestilah nak permukaan yang rata, yang cantik kan. Lagi satu dari segi kebersihan, Ifan. Kebersihan, Kadang-kadang kalau Ifan tengok apa yang Cikgu Saiful buat tadi, berlaku lebihan mortar. Bila kita letak kan, kena meleleh dan sebagainya. Jadi pelajar mesti membersihkan permukaan tu. Jadi kita hasil kerja bakti tu mestilah bersih. Bersih. Pelajar mesti bersihkan dan kemas. Itu juga akan dikira sebagai markah, cikgu kan? Ya, kebersihan. Okey. Ifan, ada satu lagi perkara yang menarik yang saya nak kongsikan hari ini. Apa tu, cikgu? Iaitu satu alat inovasi. Satu alat inovasi yang telah dihasilkan oleh para pelajar Kolej Vocasional Ampangan, para pelajar diploma. Mungkin cikgu boleh ke tengah sedikit untuk menerangkan mengenai ini? Boleh. Tapi saya perlukan tembok ni sebenarnya. Oh, okey. Okay. Kalau gerakkan tembok ke tengah sikit boleh, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey. Baik, terima kasih, cikgu. Okey. Baik. Okey. Jadi alat inovasi ni kita namakan sebagai Smart Check. Okey, alat inovasi ni telah pun memenangi beberapa pertandingan inovasi peringkat antarabangsa. Wow, ni kita punya pelajar Malaysia ke, cikgu? Ya, pelajar Malaysia. Pelajar diploma Kolej Vocasional Ampangan. Oh lama. Tahniah saya ucapkan kepada anda semua kerana berjaya mengharumkan nama negara. Ya. Cikgu, ceritakan sedikit mengenai perkara ini, cikgu. Okey, sebenarnya projek inovasi ini dihasilkan oleh pelajar tahun akhir, pelajar diploma tahun akhir, di mana mereka telah menghantar projek mereka untuk pertandingan inovasi antarabangsa dan telah pun memenangi beberapa pingat emas di pertandingan peringkat antarabangsa. Hebat. Jadi dia sebenarnya adalah gabungan daripada kaedah kita menguji tadi. Okey, cuma dia disimplifykan proses ni. Okey. Okey, kalau boleh saya tunjukkan. Okey. Kalau tadi kita perlukan banyak peralatan kan? Betul. Yang ini kita pakai dia je, satu sahaja. Yang telah digabung. Yang telah digabungkan. Okey. Jadi inovasi. Okey. Inovasi. Dengan satu alat ni, Ifan tengok Saya boleh uji dia punya kerataan. Kerataan, betul. Saya boleh uji dia punya kepugakan dan saya boleh uji dia punya jajaran. 3 dalam 1. Ya, betul. 3 dalam 1. Inovasi ni juga disediakan sekali dengan QR code dia supaya sewaktu cikgu tu menanda dia boleh key dekat telefon. Terus masuk dekat masuk. telefon sahaja. Tak perlu kita kata paperless lah sekarang ni kan. Macam tu. Jaga alam sekitar. Ya, betul. Okey. Dan kalau ikutkan inovasi ni menang tahun bila, cikgu? Projek ini dihasilkan pada tahun 2020 dan kita dapat pingat emas pada tahun 2020 lah. Okey. Dan tentunya hasil daripada kemenangan itu datang daripada cikgu-cikgu kita lah. Kita memberikan nasihat lah dan bimbingan kepada pelajar kita. Baik. Okey. Dan apa lagi, cikgu, mengenai pengujian ni, cikgu? Ke ada video yang kita nak saksikan? Kita pun ada video untuk kita kongsikan dengan Ifan. Ya, betul. Okey, kalau macam itu, jom sama-sama kita saksikan terlebih dahulu video itu. Roll it. Baiklah, tadi kita lihat satu video mengenai Smart Check, cikgu. Ya, Smart Check. Okey, mungkin cikgu ceritakan sedikit apa yang video itu cuba ceritakan kepada kita. Okey, berkaitan dengan video tadi adalah itu salah satu video yang telah kita hantar sewaktu pertandingan inovasi peringkat antarabangsa. Okey, di mana dalam video berkenaan para pelajar telah menunjukkan cara bagaimana Smart Check itu berfungsi bagi memudahkan proses menguji tembok bata itu dilakukan, Ifan. Baik. Adakah kita punya Smart Check ni akan dijual di pasaran atau bagaimana, cikgu? Okey, baik. Untuk pengetahuan Ifan, Smart Check kita ni berada pada fasa pertama, Fasa pertama. iaitu prototype. Jadi usaha untuk penambahbaikan
inovasi kita ni akan sentiasa dilakukan. Baik. Dan memang kita pun berharap agar pada satu masa nanti bila betul-betul dah establish dan berada pada kualiti yang sebenar, memang kita berhasrat untuk pasarkan untuk kegunaan di bukan saja di Malaysia tapi mungkin di luar negara. Betul sekali cikgu, sebab kalau kita ada inovasi yang sebegini rupanya hebat begini, apa salahnya kalau kita keluarkan barang ni ke pasaran luar negara. Ya, betul. Dan dengan itu kita dapat menjana ekonomi negara sekaligus lah. Ya, betul. Okey. Dan ada lagi tak cikgu mengenai kita punya pengujian bata ni sebenarnya? Okey, dari segi pengujian ni sebenarnya kenapa kita perlu laksanakan pengujian ni, Ifan? Kenapa, cikgu? Sebenarnya konsepnya adalah untuk memastikan para pelajar tu melakukan kerja amali bata ni untuk mereka sentiasa mengikuti kaedah ikatan bata yang betul, dan untuk memastikan kerja-kerja itu mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan. Baik. Bukan boleh buat sesuka hati, bukan boleh sambung sesuka hati. Betul. Mesti ada kaedah yang betul, mesti ada ukuran yang betul. Jadi penting bagi para pelajar untuk memastikan kerja amali itu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Okey, kalau macam tu adik-adik semua yang belajar di sekolah vocational, ingat cakap cikgu kita kena sentiasa ikut spesifikasi dan juga rule ataupun aturan yang telah diaturkan kepada anda semua, sebab kita tak nak melakukan sebarang kesilapan, dan anda semua boleh dapatkan markah penuh selepas saja melihat rancangan kita hari ini. Okey, kalau macam tu cikgu, kita nak berehat seketika boleh? Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM. Masih bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah sampai di segmen terakhir di mana dekat sini kita akan cuba ceritakan ataupun diskusi dengan anda mengenai sedikit rumusan ataupun perkara yang belum disentuh lagi. Tapi cikgu Irfan nak tanya sedikitlah dari segi aspek keselamatan. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit bagaimana caranya? Okey, dari segi aspek keselamatan, apa-apa kerja dalam pembinaan, pertama sekali sebelum kita masuki tapak bina, pertama sekali kena ada kad hijau. Kad hijau tu apa cikgu? Kad hijau ni adalah kad keselamatan yang dikeluarkan oleh CIDB. Okey, setiap personel ataupun individu sebelum masuk site, dia kena ada kad hijau itu. Kad hijau tu dulu. Kita perlu mohon ke atau bagaimana? Kita akan mohon. Baik. Kita akan mohon. Dia ada beberapa tempoh lah. Dia kena renew setiap tahun ataupun kita boleh renew 5 tahun sekali. Dia macam lesen. Macam lesen lah untuk masuk ke site macam tu. Kalau tak ada, tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk. Tidak akan dibenarkan. Tidak akan Dan dibenarkan. dia akan salah di sisi undang-undang. Boleh dikenakan dikenakan undang-undang lah. Ya. Okey, baik, itu untuk dari segi kad hijau. Seterusnya cikgu, ada tak kad warna lain ke apa ke? Tak ada rasanya kad lain. Kad tu je. Kemudian dari segi persediaan diri lah. Persediaan diri. Okey, bagaimana ni? lah. Bajunya, topinya. Bajunya yang sesuai. Baju bagaimana cikgu? Baju kalau yang perempuan takkanlah pakai baju kurung kan? Jangan. Jangan. Susah nanti. Betul. Okey, pakai yang sesuai lah. T-shirt ataupun seluar. Seluar yang sesuai lah. Kita tak ada baju yang special untuk kita sebenarnya lakukan dalam pembinaan ni aktiviti? tak ada, kita hanya pakai t-shirt sahajalah ataupun baju bengkel. Kita akan pastikan kalau di Kuala Vocational kita ada sediakan baju bengkel lah. Baju bengkel. Baju bengkel tu dia ada banyak poket. Betul. Dia macam baju kemeja lah, tapi kain dia lebih berkualiti ataupun lebih Tebal sesuai sikit. untuk amali lah. Tebal. Lagi keras sedikit lah kan. Tidak senang terkoyak dan sebagainya. Ya, betul. Okey, itu dari segi baju. Seluar cikgu sama juga ke? Seluar pun sama juga. Kita tak boleh pakai seluar track. Kita tak boleh pakai seluar slack. Sebab apa tak boleh pakai? Kalau pakai terkoyak nan cikgu, bahaya. Kita tengok kan, benda nipis. Benda nipis, betul. Jadi kita nak buat kerja berat. Jadi tak sesuai lah. Nanti boleh mencederakan kita pula. Ya, itu yang penting tu. Okey, dari segi kasut cikgu, adakah kasut Irfan yang pakai sekarang ni, kasut formal ni boleh kita gunakan untuk pergi ke site cikgu? Okey, kalau macam saya jaga site, saya akan takkan benarkan. Alah, kenapa tak boleh masuk cikgu? Salah. Salah? Ini untuk mengajar boleh lah. Okey. Mengajar teori di bengkel, di kelas lah. Kalau masuk di bengkel, even kalau kita mengajar sendiri pun, menggunakan amali, kita akan pastikan pelajar perlu pakai kasut keselamatan. Kasut keselamatan. Kalau kita lihat dia punya kulitnya lagi tebal, lagi tinggi. Sebab kalau kita tengok, di hujung,
dia keras. Keras betul. Kalau bata jatuh ke, kayu jatuh ke dekat kaki kita, tak cedera. Tak cedera lah. Lagi selamat. Sebab tu pentingnya kena pakai boot keselamatan ni. Okey. Dari segi sarung tangan, boleh tak kita nak pakai sarung tangan yang doktor-doktor pakai tu, cikgu? Kalau kita sendiri tahu kan benda tu bergetah. Betul. Okey, jadi benda tu dia akan mengakibatkan peluh. Okey. Jadi tak sesuai lah. Nanti kita tak akan selesa. Sebab kita akan menggunakan kerja berat lagi pun. Sarung tangan latex kan? Betul. Okey, dia adalah nipis. Kalau kita pegang bata, 1, 2, 3 bata, dah koyak. Dah koyak dah. Dah tak selamat. Dah tak selamat. Nanti cedera pula lagi kan. Jadi kalau kita nak dapatkan sarung tangan ni dekat mana, cikgu? Ini sarung tangan mana-mana pun ada. Dekat kedai-kedai pun ada kan? Ada, tapi kena pilih sarung tangan yang sesuai lah. Yang sesuai. Okey. Bagaimana pula dengan dekat atas kepala cikgu tu? Topik keselamatan tu, cikgu. Kalau yang ini, kalau pergi site, tak masuk, nak masuk site, memang tak boleh. Tak boleh juga. Alamak. Tak boleh. Okey. Kena ada safety boot, Safety boots, safety helmet. safety helmet. Okay. Kalau dekat tapak bina, mana ada bangunan yang tinggi beberapa tingkat kan? Betul. Kita tak tahu apa yang akan jatuh. Okey. Sebab kata pepatah malam tidak berbau. Malam tak berbau. Ya. Kalau kita boleh bau, kita akan lari. Ya. Tapi kita tak boleh bau malam tu. Okey. Kenapa cikgu, cikgu punya safety helmet ni berwarna putih? Okey. Sebab saya pernah tengok warna kuning, warna biru dan sebagainya. Okey. Setiap safety helmet dia ada fungsi dia. Fungsi dia. Okey, biasanya yang pakai safety helmet ni berwarna putih adalah supervisor. Supervisor, okey. Arkitek yang kurang profesional. Ataupun engineer. Ya. Okey. Kalau pakai topi kuning biasanya adalah untuk pekerja. Pekerja. Ataupun buruh lah kan? Buruh. Okey, ada buruh mahir, ada buruh am, buruh kasar. buruh kasar. Okey. Mesti pakai safety helmet. Maknanya kita boleh kena pasti dia punya status berdasarkan safety helmet yang dia pakai itulah. Ya. Kalau kita tak pakai, kalau kita masuk site juga, kalau ada pegawai datang, cek dia ada satu badan yang dia memang dia menyelia aspek keselamatan pada setiap tapak bina. OSH ke, cikgu? Ya. Okey. Pandai pun. Baik, sebab itu pentingnya kita sebagai orang yang akan pergi ke tapak binaan ni kena patuhi segala aturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan. Kan? Jangan kita pakai sesuka hati, kalau tak nanti dah kena tindakan undang-undang pula. Okey. Itu dari segi aspek keselamatan. Baik, terima kasih Cikgu Syaiful. Mungkin Cikgu Fairuz boleh ceritakan rumusan tentang apa yang kita belajar hari ini dari A kepada Z. Silakan Cikgu. Terima kasih Ifan. Okey, kalau kita tengok hari ini kita telah berjaya mempelajari benda yang barulah bagi yang baru tahu tentang kerja bata ni. Kita dah mengenali tentang apa itu bata, apakah dimensi batu bata, apakah jenis-jenis bata. Okey, kemudian kita dah lihat bagaimana prinsip ikatan bata yang betul. Kemudian kita dah tengok kaedah mengikat bata yang betul. Kemudian kita pun dah belajar tentang kaedah menguji yang betul. Okey. Baik, secara keseluruhannya sebenarnya mungkin ada setengah pendapat menyatakan kerja ini berat, susah dan sebagainya. Sebenarnya pembelajaran kemahiran ini sebenarnya sangat menarik, Irfan. Betul, saya setuju. Sangat menarik. Bukan sahaja untuk pengetahuan kita, tetapi sebenarnya kemahiran ini jika diperolehi, dikuasai, akan boleh memberikan satu nilai tambah kepada diri kita. Betul. Okay, contohnya untuk kerja-kerja extension di rumah, kita nak tambah rumah dan sebagainya, kita boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri. Untuk kerja-kerja yang kecil kita boleh buat sendiri. Tidak perlu kita nak keluarkan duit untuk berbelanja besar untuk kerja-kerja yang sebegini. Jadi sebenarnya kita perlu ubah persepsi kita terhadap bidang-bidang kemahiran ini kerana dia akan memberikan kita satu nilai tambah yang sangat baik untuk masa depan kita lah. Terutama anak-anak kita di Kuala Vocational Ampangan. Baik, okey. Macam cikgu cakap tadi, untuk kita yang macam saya daripada sekolah menengah harian biasa, cikgu, tidak pernah saya ada pengalaman ataupun pembelajaran mengenai ini. Tetapi hari ini di Mahir kita dapat kongsikan kepada anda dan kepada semua yang menonton cara untuk kita melakukan kerja bata ini. Dan paling penting sekali, kalau kita ada ilmu ni cikgu, kita boleh buat sendiri kat rumah lah. Tak perlu kita keluarkan kos yang berlebihan untuk kita dapatkan orang untuk melakukan kerja itu kepada kita. Baik. Sedikit soalan kepada cikgu, mungkin tips cara untuk kita mempelajari ataupun menguasai dengan lebih lanjut mengenai subjek ini. Persilakan. Okey, untuk sebenarnya Ifan bukan sahaja bidang ataupun kerja bata ini, apa-apa saja bidang.
kita sebagai pendidik, kita selalu nasihat kepada pelajar kita, kalau nak buat sesuatu, kita kena buat betul-betul, kena buat sungguh-sungguh. Dan kalau untuk kita menguasai dengan sepenuhnya, kita mesti melakukan perkara tersebut dengan berulang-ulang kali. Kita percaya bahawa jika seorang pelajar tu melakukan kerja bata ini dengan kaedah yang betul, dengan bersungguh-sungguh dan diulang banyak kali, dibuat banyak kali, insya-Allah dia akan dapat menguasai kemahiran mengikat bata ni dengan begitu baik. Dengan begitu baik. Okey cikgu, Irfan ni soalan. Kadang-kadang ni orang yang pergi sekolah vocational ni melalui suruhan ataupun mungkin paksaan daripada ibu bapa cikgu. Betul. Tapi kalau kita tak minat cikgu, susah kan kita nak belajar sebenarnya? Betul Irfan. Sebenarnya di kuliah vocational, sebab tu untuk kemasukan ke kuliah vocational kita akan laksanakan temuduga. Untuk apa temuduga ni? Kita tak perlukan pelajar yang terlalu excellent dalam akademik sebenarnya. Kita sangat perlukan individu ataupun pelajar yang betul-betul berminat untuk menyertai kita untuk belajar di kuliah vocational. Sebab apa? Orang yang minat ni, orang yang sangat minat ini akan menjadi somebody yang orang kata akan menunjukkan skill dia. Betul. Dia akan betul-betul buat dengan bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab dia minat. Jadi kita memang sangat mengalu-alukan para pelajar yang berminat dengan mempunyai kesungguhan yang tinggi untuk masuk ke kuliah vocational Ampangan, dapatkan semua skill yang kita tawarkan di kuliah vocational. Baik, okey. Bila cikgu menyebut perkataan somebody tu, maknanya cikgu mungkin cakap dari segi aspek pekerjaan, betul tak cikgu? Betul. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit dari segi peluang pekerjaan apabila adik-adik kita yang sekolah vocational dah telah bergraduasi di sekolah itu. Okey, untuk makluman semua ya, pelajar-pelajar di kuliah vocational ni, bukan saja di kuliah vocational Ampangan, di semua kuliah vocational, kebanyakannya para pelajar kita ni belum convocation lagi dah bekerja. Baik. Bukan sahaja bekerja dengan industri pembinaan, tetapi ada yang buka syarikat sendiri jadi kontraktor dan ada juga yang menyambung pengajian. Tapi mostly pelajar-pelajar kita semua dapat ditawarkan pekerjaan di tapak pembinaan sebagai site supervisor. Wow. Dengan begitu mudah. Dengan begitu mudah. Sebab pembelajaran mereka 2 tahun di peringkat CJ Vocational Malaysia di kuliah vocational, 2 tahun lagi untuk diploma vocational di kuliah vocational. Jadi 4 tahun pembelajaran tu kita sediakan package untuk orang kata tenaga kerja yang mahir dan berpengetahuan tinggi. Baik. Tentunya produk-produk sekolah vocational kita ni sangat-sangat mahir apabila mereka telah diberikan begitu banyak pengalaman dan juga pembelajaran mengenai kerja bata ni secara khususnya. Dan saya mengharapkan agar adik-adik kita di luar sana teruskan bersemangat, teruskan minat anda untuk kita mencapai apa jua yang kita nak di masa depan kelak. Dan dengan itu cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu Syaiful dan juga cikgu Fairuz kerana bersama saya hari ini di rancangan Mahir Didik TV KPM berkongsi dengan kita, berdiskusi mengenai kerja bata yang tentunya akan menjamin masa depan. InsyaAllah kita doakan kepada anda semua. Kalau macam tu cikgu, kita akan kembali di rancangan Mahir selepas ini, mungkin dengan hos yang lain pula ataupun subjek yang lain pula, dan kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Terima kasih.